Okay, Assalamualaikum. TV bila buat parabola. So, ini adalah bentuk parabola yang mana um, kedudukan yang ni, titik ni kita panggil dia titik fokus. Okay, boleh faham Titik fokus macam ni. Okay, ni parabola. Lepas tu dia terletak di tengah-tengah ni. Dia terletak kat tengah ni. Itu adalah parabola. Okay, Assalamualaikum. TV bila buat parabola. So, ini adalah bentuk parabola. Okay, yang first, parabola ada 4 jenis. So, tak apa saya tunjuk yang first dulu. Dekat dalam sini, di mana kat titik di sini kita panggil titik fokus. Okay, contoh di sini lah. Okay, ni parabola. So, dia punya titik fokus berada di sini. Okay. Okay, itu titik fokus kat sini Kemudian kita ada vertex. Vertex duduk kat belah sini. Dia dekat. Vertex dia berbeza dengan fokus di mana titiknya terletak pada kedudukan garisan parabola. Okay, fokus tak. Dia duduk kat di dalam parabola. Kemudian kita ada garisan yang dipanggil directrix. Ni. Okay. Okay, ni directrix. Okay, directrix. Ini satu. Okay. Okay, directrix ni dia punya jarak macam ni. Katalah sini satu unit jarak dia, sini ke sini. Directrix pergi ke titik vertex dia punya jarak katalah satu unit. Maka dari vertex pergi ke fokus pun satu unit. Dia kena sama. Okay. Kemudian lagi satu kena pastikan kemudian kita ada lagi okay. Katakanlah okay, katalah yang ni ada garisan. Ada garisan di sini. Dia pergi ke sini. Dan bila dia pergi ke sini, jaraknya adalah sama. Contoh kalau sini 3 unit dia punya jarak, sini pun mesti 3 unit. Okay, dengan syarat sini mesti 90 darjah. Okay, daripada fokus pergi ke mana-mana titik yang berada pada parabola 3 unit dan daripada titik tersebut pergi ke bawah ke arah directrix dengan syarat 90 darjah pun 3 unit. Okay, dia punya jarak tu. So, kita ada 4 jenis parabola. Kita ada yang dia ke open upward, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Okay, ni persamaan dia. Kalau dia dia open upward, dia equation ni macam ni. X tolak H, 4P, Y tolak K. Okay, H, kita ada H kat sini dengan K. Kalau bulatan HK tu adalah center. Tapi untuk parabola, HK tu adalah merujuk kepada vertex. So, saya label kat sini lah. Okay, HK. Kat vertex ni lah. Okay, bukan lagi center. Sebab ni parabola, kita ambil vertex dia, ada jadi HK. Okay, ni H, ni K. Lepas tu kita ada P. P tu apa? P adalah jarak daripada vertex ke fokus atau vertex ke directrix. Yang ni lah. Yang ni. Ini adalah nilai P yang saya label 3 unit tadi. Kita panggil nilai P sebenarnya. Okay. Ni adalah P. Ni pun P sebab sama kan dia punya jarak. Okay. So, jangan keliru. Kalau dia bentuk atas bentuk senyum dan bentuk sedih, maka dekat depan dia mesti start dengan X. Nampak ni? Sini pun X, sini pun X. Cuma bezanya yang senyum ni dia positif sentiasa. Tapi yang bentuk sedih ni dia ada negatif dekat sebelah kanan.
Okey, untuk right dengan left pula, dia berbeza dengan yang atas bawah, yang senyum sedih ni. Senyum sedih dia start dengan X kuasa 2. Tapi kalau yang left right ni, dia start dengan Y kuasa 2, Y kuasa 2. Samalah equation. Cuma bezanya bila right, dia sentiasa positif. Tapi bila the left, kat sini ada tambahan negatif. Okay. So, kita terus proceed ke example. Okay, ni example for the parabola. Y minus 2 cos 2, okay. So, kalau kita perasan dia punya equation kat sini, dia start dengan Y kan. So, kalau dia start dengan Y kuasa 2, sama ada the left atau right. So, sekarang tapi tak pasti dia left atau right sebab kita nak kena modify sikit kat sini. Kenapa kita kena modify? Sebab kalau tengok yang original punya, okay, kita tengok right, left, okay. Dia start tengok ni, dia start dengan X kat sini. Tengok, dia start dengan X. So, kita berbalik pada soalan. Yang ni terbalik. Dia start dengan nombor. So, kenalah pastikan X tu kat belah sana. So, apa yang kita buat? Kita tulis balik. Y minus 2 square equal to 8. 4 minus X. Okay, tukar kedudukan dia. Sama dengan 8. Negatif X tambah 4. Okay, so kalau perasan dekat note yang kita ajar tadi, tidak ada negatif pada X ni. Okay, tidak ada negatif. So, kita kena bagi dia jadi positif. So, macam mana? Kita bawa keluar negatif tu. So, sama dengan 8. Negatif 1 bawa keluar. So, bila negatif 1 bawa keluar, negatif X akan jadi X saja. Tapi yang 4 ni positif X, dia akan jadi negatif 4. Dia jadi terbalik. Kalau tak percaya boleh cek semula. Cuba darab semula. Okay. Okay, cuba negatif 1 letak kat atas. X dot 4. Bila kita bawa masuk, jadi negatif X tambah 4. Nampak negatif jadi positif lah. So, dia dapat balik yang ni tadi. Tapi janganlah darab balik. Kita just nak buktikan je. Okay. Lepas tu, sama dengan negatif 8 X pula 4. Okay. So, kita tahu dia adalah apa? Dia ada negatif kat sini. Okay, bila ada negatif maksudnya dia adalah left. Yes, dia adalah left. Okay, kita dah tahu dah bentuk dia. Dah tahu bentuk left. Bolehlah buat note kat sini. Dia adalah open to the left. Okay, betul kita check balik. Okay, dia open to the left. Yes, open to the left. Lepas tu kita cari dia punya vertex dia. HK. Jangan keliru ya. Ini adalah parabola. So, HK tu merujuk pada vertex. So, kalau tadi vertex dia tu duduk kat sini. HK. Kita check balik. Okay. Kalau dia belah sini, dia H, dia K. Kalau dekat sini, dia terbalik. K dengan H. Dengan kata lain, H selalu dekat dengan X. K selalu dekat dengan Y. Okay. Dengan terbalik. Jadinya, kat sini kita boleh tahu ini adalah K. Y selalu dengan K. Manakala yang ini pula adalah H. So, apa dia jawapan dia? Boleh tulis X tolak 4 sama dengan kosong. X sama dengan 4. Maka X tu adalah no. So, nilai X sama 4 ni adalah nilai H. H sama dengan 4. Kemudian kita yang belah sini pula. Y tolak 2 sama kosong. Y saja sama 2. Maka K adalah 2. Jadi HK kita adalah 4, 2. Di mana ini adalah nilai vertex. So, dah tahu dah open to the left. Vertex. Lagi apa yang kita kena tahu? Nilai P. Okay. Nilai P tu adalah nilai jarak di mana daripada titik fokus pergi ke mana-mana titik. Jadi, distance from vertex to focus. Vertex. Tapi kat sini vertex Ni saya silap lah. Sama je sepatutnya. Okay. Tersilap. So, P tadi adalah daripada fokus pergi ke vertex.
atau vertex pergi ke directrix. Itu adalah nilai P. Okay. So macam mana kita nak tahu nilai P daripada persamaan ni? Tengok dia punya equation dia. Ini equation dia tadi. P nampak dah negatif 4P. Sini dia tak ada negatif 4P. Tapi kita boleh setkan negatif 8 ni menjadi negatif 4P. So negatif 4P sama dengan negatif 8. Kalau P saja negatif 8 bagi negatif 4, dapatlah 2. So dapatlah nilai 2. Maka dengan kata lain, jarak vertex, jarak fokus pergi ke vertex adalah bernilai 2 unit. Okay. Okay, kita dah tahu dia off the left, kita dah tahu dia vertex, kita dah tahu dia P. Apa lagi yang kita kena tahu? Rasanya yang tu je kot. So, kita boleh cuba lukis. Okay, first kita tahu dia open to the left. Kita nak cuba lukis dia open dengan ke left Left So, saya pun lukis ni Okay, macam tu lah. Okay, kemudian kita saya rasa kita kena ni plot dulu supaya kita tahu koordinat dia 42 vertex tu. Jadi kita plot dulu. Okay, saya lukis dah carta. Jadi kita plot dulu vertex 42. So 42 duduknya dekat sini. 42. Kemudian kita boleh lukis parabola tu. Kita tahu dia open to the left kan. Dan ini adalah vertex. Kita lukis lah. Okay. So. Okay, lebih kurang macam tu lah. Okay, kemudian kita lukis directrix. Ini garisan merah ni garisan directrix. Kenapa saya letak kat sini? Sebab kat sini kita tahu P adalah sama dengan 2. So, jarak B pergi ke directrix ni adalah 2 kan. So, that's why saya labelkan kat sini. So, secara tak langsung kita tahu ini 5, ni 6. Jadi, untuk directrix ni adalah X sama dengan 6. Okay, kena labelkan bagi tahu directrix X sama dengan 6. Kemudian, satu lagi jarak ni pun 2 juga. Ini pun P. Kalau sini P, sini pun P juga sama 2. So, kedudukan ini adalah kedudukan titik fokus. Jadi tengoklah fokus berapa? 2 2. So maka fokus kita adalah 2 2. Okay, so kena label lah bagi tahu kat sini fokus berapa, directrix apa? Fokus 2 directrix sama dengan 6. Okay, dan ini adalah lukisan. Okay. Okay, that's all. Okay, sebelum tu kena buat exercise. So, saya bagi exercise siap kati. Okay, do the exercise, write the equation in the standard form. So, standard form tu maksudnya kena bentuk macam ni lah. Okay. So, kalau kita perasan, dia start dengan y kuasa 2. Jadi, dia mungkin left atau right. Okay, yang ni macam ni kita nak jadikan bentuk yang ni. Sebenarnya ni sebenarnya ajar yang guna completing the square tu. So, tengok completing the square part berapa? Completing the square part 2. Ni saya dah ajar. Kalau dapat X macam mana, depan Y macam mana. So, apply. Lepas tu dari sana bolehlah jumpa cari vertex, focal directrix dan jangan lupa sketch the graph. Okay, that's all.